Ini semuanya pelan di luar perlembagaan UMNO. Kalau nak ada peralihan kuasa mengikut perlembagaan parti, maka ia wajib dilakukan 3 tahun sekali untuk semua peringkat. Apa juga pelan yang dibuat di luar peruntukan yang ada dalam perlembagaan parti, sememangnya tak boleh dijaja ataupun dijual kepada sesiapa. Dan kita sebagai ahli UMNO tak boleh menerimanya. Ini bukan soal nak pindah harta kepada sesiapa ataupun jawatan kepada sesiapa, kerana semuanya ini perlu ditentukan oleh ahli-ahli UMNO. Apa yang perlu dilakukan ialah mengadakan pemilihan menerusi mesyuarat yang diadakan secara demokratik mengikut apa yang ditentukan oleh perlembagaan parti. Ya, maksud saya ahli-ahli yang akan menentukan semua jawatan ini, daripada menjadi pemimpin di peringkat cawangan, bahagian sehingga kepada majlis tertinggi. Tiada siapa boleh membuat ketentuan mengenai jawatan-jawatan ini. Kita boleh cadang, tetapi ahli-ahli yang berhak akan menentukannya mengikut peraturan dan perlembagaan parti. Mana pertandingan perlu dibuat buka secara open for all lah. Sememangnya, itu sebab saya menawar diri untuk bertanding sebagai presiden parti. So what do you expect the members to do after this? Saya rasa menolak cadangan ini dan tetap dengan apa yang telah diputuskan sebelum ini. You think they dare to do that? Kalau UMNO masih ada semangat perjuangannya, dan kalau ahli-ahli UMNO sayang kepada partinya, dan saya tak sangsi tentang kesayangan, kecintaan ahli-ahli terhadap parti dan perjuangannya, saya rasa mesti menentukan sikap untuk menolak apa yang telah diputuskan. Ini bukanlah sandiwara yang nak dimain-mainkan. Sekali boleh, sekali tak boleh, sekali Disember, sekali Mac, sekali Jun. Kita tetapkanlah. Ini bukan soal kecil, sebab seluruh negara sedang menunggu apa yang nak berlaku kepada pimpinan negara dan kepimpinan UMNO. Kebetulan kepimpinan negara dipegang oleh kepimpinan parti. Jadi semuanya tak boleh kita nak berdolak-dalik begini sepanjang masa. Dan negara pun nak kepada arah tuju ke mana kita nak pergi ini. Saya yang paling awal menawar diri untuk bertanding jawatan presiden sebelum Datuk Seri Abdullah Badawi kata dia nak mempertahankan kedudukannya sebagai presiden. Jadi saya tak kira siapa nak lawan. Saya menawar diri untuk jawatan ini dan saya rasa saya mampu menjawat jawatan ini kerana bukan saja orang dalam UMNO nampaknya boleh menerima saya, tetapi mereka di luar UMNO pun boleh menerima saya. It's up to the members to decide. I'm confident. Well, the transition plan is not constitutional. Whether it's postponed from year 3 million to year 2 million, it's still unconstitutional. Why can't we follow the constitution of the party? Sekiranya plan peralihan kuasa ini tidak mengikut perlembagaan UMNO, tidakkah Ku sebagai seorang tokoh veteran parti ingin membawa satu usul kepada peringkat tertinggi parti untuk mengukuhkan bahawa plan peralihan kuasa ini tidak sah dari segi undang-undang parti? You kena baca perlembagaan UMNO dan you kena baca peraturan mesyuarat UMNO. Nak bawa sesuatu usul secara tergempar, mesti diadakan mesyuarat perwakilan khas tergempar ataupun tergempar. Dan ia mesti disokong oleh tak kurang daripada separuh
daripada 191 bahagian yang membawa usul dan maudhu' yang sama. Saya sudah mula dulu proses nak bawa pindaan kepada perlembagaan supaya dapat dihapuskan kuota dan bawa macam-macam lagi perubahan kepada perlembagaan UMNO dengan tujuan nak mendemokrasikan UMNO, beri kuasa kepada ahli-ahli untuk menentu segala-galanya. Tetapi bukan senang nak mendapat lebih daripada satu bahagian mengikuti jejak langkah sebagaimana yang telah saya mulakan itu. Jadi saya memadai dengan membuat bantahan secara lisan tentang cadangan peralihan kuasa yang sudah dikemukakan itu. Bahawasanya bukan saja tak diterima oleh saya, tak diterima oleh banyak pihak dalam parti. Cukup. Apakah kebarang kalian bahawa peran peralihan kuasa masa dekat ini hanyalah pada peringkat Presiden UMNO saja, manakala Perdana Menteri itu masih lagi dipegang oleh Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi sehingga Jun 2021? Nampaknya begitulah. Jadi apa juga cadangan yang dibawa tak mengubahkan keadaan. Perdana Menteri tetap Perdana Menteri sehingga 2010. Tetapi kalau dia dipilih dalam bulan Mac akan datang sebagaimana yang dicadang baru-baru ini, maka dia akan kekal melebihi 2010. Jadi tidak membawa makna. Kita saja dimainkan. Orang yang bersetuju dengan cadangan ini pun saya rasa dimainkan juga. Cakap di sini, sedangkan Badan Hubungan Kelantan telah pun bersepakat menerima peran-peran kuasa Perdana Menteri dengan Datuk Najib. Jadi inikah yang memasukkan UMNO bersama? Saya pun anggota Jawatankuasa Perhubungan Kelantan. Saya tak hadir mesyuarat yang dikatakan telah mengadakan kata sepakat. Saya diberitahu ada juga ketua-ketua bahagian lain tak hadir. Jadi macam mana boleh ada kata sepakat? Ini pun yang dibuat oleh beberapa manusia yang hadir, yang mesyuarat yang nak mengampu orang di Kuala Lumpur. Tetapi peringkat di bawah tak bersetuju. Yang saya jumpa ramai tak bersetuju. All members of the same and mutual admiration society. So they have to come up with that kind of statement. He could say that. He has said before that he is going to contest. Previously he said that. Suggesting that Pak Lam may not step down as Prime Minister, even if he doesn't contest. What happens if he contests and he wins the presidency of UMNO? Should he step down? If he doesn't contest? If he wants to step down, he can step down today. If he doesn't But contest. then you should ask him. If he doesn't contest, he can't continue, can he? He's no longer president of UMNO. As simple as all that. But if he contests and he wins for another term of 3 years, then I'm sure he will want to continue as Prime Minister as well. What's the point of contesting and not wanting to be President or Prime Minister of the country? Even if he does not contest, he can still remain as Prime Minister, right? He can't. He is there because he's President of UMNO. By virtue of the fact that he's President of UMNO, he is made Chairman of Barisan Nasional. That carries the post of Prime Ministership in the event the party has majority in Parliament. You see, in the party, according to our constitution, we cannot take action in court. The minute we do that, we lose our membership. It's a weird party constitution, I must say.